Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Ayuhan nas, ayuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah beri umur kepada kita, kesempatan, kelapangan, nikmat iman, nikmat Islam. Masih lagi Allah beri kepada kita nikmat Ramadan, hari yang ke-24. Mudah-mudahan insya-Allah kita masih lagi istiqamah berada jalan ibadat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini mendapat satu amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penimbang berat amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita berjumpa dengannya nanti insya-Allah. Baik, kita hari ini akan membicarakan tentang sedikit kupasan tentang fiqh solat jamak dan qasar. Kita kena ingat jamak satu perkara, qasar satu perkara. Kita kena ingat juga solat jamak tidak semestinya diruksahkan hanya untuk orang musafir. Solat jamak juga boleh diberikan keluasan kepada orang yang sakit ataupun orang yang dalam tugasan. Contohnya doktor. Doktor kalau dia nak buat belah jantung ke, nak buat operation apa-apa, dia perlu makan masa mungkin sampai 18 jam dalam bilik bedah, ataupun 12 jam. Bila 12 jam, dia tak boleh tinggal pesakit nanti jap bagi 5 minit nak semayang. Daripada boleh 90% hidup, jadi 10%-nya. Sebab itu keharusan jamak, saya sebut jamak, bukan hanya tertentu kepada orang yang bermusafir, orang yang dalam pergi perjalanan yang jauh, yang melebihi 81, ataupun kata riwayat yang lain 84, ataupun yang ada ketetapan kata 89 km. Tak kira lah. Janji yang paling minimum fatwa kita adalah 81 ke 82 km. Bukan tu je. Contohnya kalau seorang tentera yang menjaga perbatasan sempadan negara, pos sempadan antara antara Thailand dengan Malaysia. Hari tu tugas dia seorang-seorang ditugaskan untuk jaga pos tu. Dia tak boleh tinggal. Itu amanah. Maksudnya dia boleh, kalau dia tinggal perkara tersebut, maka akan boleh menjadi mudarat kepada negara. Maka di situ diharuskan untuk dia melakukan solat jamak. Tak kiralah jamak takdim ataupun jamak takhir. Baik. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, seorang doktor
yang di dalam orang kata operation, bilik operation, dia melalui orang kata melakukan pembedahan yang memakan masa yang pastinya akan melangkaui solat-solat waktu, maka dia juga boleh orang kata boleh melakukan solat jamak. Contohnya dia masuk bilik bedah belum masuk Zuhur lagi, kan? Satgi dekat bilik bedah, satgi dah masuk Zuhur, dia boleh niat untuk jamak, untuk jamak ke asar satgi, untuk jamak ke asar satgi. Ataupun dia kata kalau aku masuk bilik bedah satgi waktu Zuhur, waktu asar pun makan, mungkin sampai waktu Isyak, jadi dia akan meninggalkan solat, maka dia akan letakkan time bilik pembedahan akan berlaku pada pukul 3. Maka dia boleh jamak kat mana? Adakah dia kena keluar daripada bilik hospital, pergi luar qaryah dia baru boleh buat jamak? Rasa-rasa. Kita orang Melayu suka rasa-rasa. Rasa saya lah Ustaz. Rasa-rasa puan macam mana? Perempuan? Tak payah keluar. Sebab jamak tak semestinya untuk bagi orang yang bukan musafir, tidak semestinya dia kena keluar daripada kawasan dia. Itu bagi orang yang dalam tugasan. Baik. Contoh dia orang kata polis, seorang polis yang bertugas untuk mengawal selia, orang kata, orang panggil apa? Lalu lintas. Dia tak boleh tinggal terlampau orang padat dan memerlukan untuk seorang anggota untuk mengawal lalu lintas. Katalah Agung nak mari, kan? Dia boleh tak jamak semayang dia? Kalau dia tinggal ke situ nanti huru-hara jalan raya, dia boleh tak jamak waktu tu? Boleh? Betul boleh. Kita tak sentuh lagi tajuk ni, dah kira boleh dah, tak payah masuk. Baca tajuk je baru kan. Faham dah tu? Maksudnya bila dalam tugasan, maka dia boleh untuk diharuskan untuk melakukan jamak qasar. Baik. Kita baca dulu kita punya slide ni. Nanti kita akan baca sedikit apa yang kata ulama. Allahyarham Tuan Guru Datuk Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad. Baik, kita tengok jamak qasar. Maksud apa? Maksud qasar itu. Qasar tu apa dia? Saya tak tulis qasar, maksud qasar. Maksud qasar itu apa dia? Daripada segi bahasa adalah memendekkan atau meringkaskan. Apa yang perlu diringkaskan? Apa yang perlu dipendekkan? Meringkaskan rakaat. Jika rakaat itu, solat itu 4 rakaat. Semua solat yang mengandungi 4 rakaat boleh diringkaskan atau dipendekkan menjadi 2 rakaat. Itu dinama qasar. Pada istilah dia kata, memendekkan solat jenis 4 rakaat kepada 2 rakaat. Memendekkan solat yang dikategorikan sebagai 4 rakaat. Apa dia solat 4 rakaat ni? Zuhur, Asar, Isyak. 3 je yang boleh dipendekkan. Subuh tak boleh, Maghrib pun tak boleh. Kalaulah subuh dipendekkan, dia jadi 1 rakaat. Kalaulah Maghrib dipendekkan, dia jadi berapa rakaat? 1,5. Macam mana nak kira 1,5? Tak boleh. Maka mesti orang kata yang memendekkan, yang mengqasarkan salat itu hanya kepada tertakluk kepada salat wajib yang mengandungi 4 rakaat, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Baik. Dan syarat-syarat salat qasar itu, yang pertamanya, perjalanan seseorang itu tidaklah kerana tujuan maksiat. Ni nanti kita bicaralah, puan-puan boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, kita rujuk ulama, orang alim yang lebih mahir dalam pengetahuan ni. Baik, katanya iaitu bertujuan kalau tidak, orang kata tidak bertujuan maksiat, maka dia telah boleh untuk melakukan salat qasar tadi. Ni kita cerita qasar dulu Dan tidak kurang daripada 2 marhalah.
ataupun ukurannya 89 kilometer. Dan hanya solat 4 rakaat sahaja boleh diqasarkan, dan tidak qada solat yang ditinggalkan di kawasan kediaman. Dan katanya niat qasar semasa takbiratul ihram. Niat qasar tu tak boleh awal-awal. Kena ingat, kalau perempuan nak pergi berjalan kat rumah satgi, kita dah belum masuk zuhur lagi. Belum masuk zuhur lagi, kita kata tak apalah, satgi kita semayang zuhur, kita qasar je lah bang. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Niat qasar ni mesti di dalam waktu solat. Seafdal-afdal ketika waktu angkat takbiratul ihram, ataupun selewat-lewatnya sebelum penghabisan tahiyat akhir solat yang pertama tadi. Maksudnya dia tak boleh tengah-tengah solat tadi, tengah-tengah nak berjalan tadi, tengah packing barang, baru pukul 10 kan, dia dah cadang dah, bang kita solat zuhur satgi, kita qasar jamak sekali dengan asar, tak payah singgah 2-3 tempat, kita singgah setempat je, kita qasar terus. Niat yang tu tak dikira. Tak dikira. Pasang niat qasar tu bila? Pasang niat qasar tu ketika mana dia usalli, kan? Ketika mana Allahu Akbar, sahaja aku semayang zuhur, qasar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tunai kerana Allah Ta'ala. Ya? Itu pun dah cukup. Tapi mesti dalam ruang lingkup solat, waktu dia tengah solat. Dia tak boleh luar daripada solat. Luar daripada solat tu dia kata aku buat qasar ni. Dia semayang niat zuhur tadi, dia tak niat lintas dalam hati untuk qasar. Dia terus kata ingat, dia kata aku mengqasarkan solat satgi zuhur satgi. Itu tak dikira niat. Sebab apa? Syarat-syarat sah solat qasar itu mestilah dia kata apa? Niat qasar semasa takbiratul ihram tadi. Tidak qada solat yang ditinggalkan di kawasan kediaman. Maksudnya solat qada tak boleh diqasarkan. Contohnya katalah kita tinggal solat tadi, berjalan-jalan, kita pun tak niat sampai 81 km. Nak pergi raya mana kita tahu. Tengah-tengah berjalan, tengah-tengah dalam kereta duk teringat, oh rumah ni tak singgah lagi. Padahal perjalanan kita masa tu tak sampai pun 81 km. Kan, waktu tu tak sampai lagi. Maka ketika itu kita kata, bang kita singgah dulu rumah mak saudara saya. Mana tu? Dekat tu, Rawang tu. Dah lebih lah tu kan. Dia dekat 300 km. Pergilah masuk highway, pergi Rawang. Tadi tak niat musafir pun. Kan, masuk kata nak raya sekian-sekian je. Tiba-tiba tengah jalan dia keluar, dia nak pergi musafir. Maka ketika itu dia boleh dah niat dan rukhsah baginya untuk solat jamak qasar. Tapi dia kata, bang kita suruh tak semayang lagi ni. Kan? Tengah-tengah berjalan dia duk leka-leka, dia tak niat untuk jamak, dan dia tak niat untuk qasar. Tinggal zuhur tadi, orang bang waktu asar satgi tuan-tuan, boleh tak waktu asar dia nak qasarkan, solat hak dia tinggal tadi. Sebab apa tak boleh? Sebab dia telah meninggalkan solat tadi secara tamam dan tidak berniat untuk mengqasarkan dan menjamakkan. Maka dia kena qada solat tu. Nampak tak? Tapi situasi kita bila apa? Tengah-tengah berjalan, tiba-tiba teringat nak sambung jalan lagi, niat terus. Tadi tak niat pun awal-awal, kan? Tiba-tiba dah masuk waktu asar, baru nak niat. Tak apalah bang, kita niat je lah masuk jamak takhir terus. Tadi dah tinggal waktu zuhur, kita niat terus. Itu salah daripada segi dan tidak sah. Boleh faham tak? Boleh faham. Saya baca dan saya huraikan. Kalau perempuan ada soalan, tengah duk fikir soalan, tanya terus. Tanya terus. Kita boleh bincang sama-sama. Baik, ini syarat-syarat sah solat qasar sahaja. Syarat qasar.
Dan contoh niat salat qasar apa dia? Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri, sahaja aku menunaikan salat fardu zuhur raka'ataini, 2 rakaat. Qasran. Qasran itu 2 rakaat, qasar ia baginya. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Baik, itu niat bagi untuk kita melakukan salat qasar. Baik. Boleh takat tu? Senang je. Perempuan pun dah tahu dah qasar ni. Cuma kita nak ulang kaji je. Abang Nasir dia banyak soalan. Saya tengok Facebook dia banyak soalan dia. Dia kata ini mati aku ni. Dia tanya saja ni. Baik. Kita akan tengok lagi. Okey, tanya. Assalamualaikum. Tinggal itu sebab sengaja tinggal ke memang tak ada niat lah maksudnya? Baik. Kata Syekh Harmalah di dalam kitab Rawdatul Talibin, mazhab Asy-Syafi'i, jilid yang ketiga. Dia mengatakan kalau kita tidak niat untuk menjamak pada asalnya, kemudian kita melanjutkan perjalanan, kita ruksah untuk jamak tapi ruksah qasar tidak. Sebab apa? Sebab kita tidak berniat untuk menjamakkan daripada awal perjalanan tadi. Kena ingat kita niat. Okey. Baik, maka dia kata dalam kitab Rawdatul Talibin tu, kitab mazhab Syafi'i lah. Cerita ni pasal mazhab Syafi'i. Maka dia kata kita boleh jamak. Tapi jamak dengan 4 rakaat tamam, 4 rakaat. Tak boleh 2 rakaat. Boleh faham tak? Boleh faham. Maksudnya apa? Qasar asar tadi boleh qasar. Tapi masih nak buat jamak takhir zuhur tadi tak boleh qasar. Dia kena tamam 4 rakaat. Ya. Sebab tu syarat sah musafir ini apa dia? Kita kena tahu tujuan kita berjalan. Baik. Sekejap kita baca sikit dalam kitab ni. Saya ni suka berjalan. Sebab saya kata nak bagi faham soalan. Tak apalah. Maksudnya sini, pada awal peringkat kita, soalan yang saya timbulkan tadi tu, kita tak niat musafir pun. Katalah kita beraya sekitar kawasan kita je, dalam Ipoh je. Tiba-tiba teringat nak pergi ziarah mak saudara kita, maka dia dah memakan masa perjalanan. Musafir kita dikira ketika mana kita niat dalam kereta tu. Dan diharuskan untuk kita jamak. Tapi waktu kita nak buat jamak tu, melepasi satu solat dah. Kan, Zuhur dah lepas dah. Jadi kita tak sembahyang dan kita tak niat pun pada awal keluar rumah tadi nak jamak dan musafir. Maka ketika itu jadi persoalan, adakah solat yang kita tinggal tadi Zuhur tadi tak buat, boleh tak kita qasar? Masuk dalam mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad, tak boleh qasar, tapi jamak dia boleh. Jamak boleh. Maksudnya kita dah melepasi, sebab dalam kenderaan kita dah niat nak musafir. Dah tahu dah tujuan kita, katalah nak pergi Rawang, saya kata tadi. Nak pergi Rawang tu jauh, kita niat musafir bang. Tapi tengok-tengok jam, udah lebuh, masuk asar dah. Maka ketika itu, boleh diniatkan untuk jamak. Ataupun kalau tengah perjalanan tu, kita niat dah jamak. Tapi, tak niat untuk ni. Maka kita tinggal, sengaja meninggalkan Zuhur tadi. Maka kita tak boleh qasar. Tapi kita boleh jamak dia kepada ni. Salat yang ditinggalkan, tak boleh diqasarkan dia. Boleh faham no? Okey. Ataupun katanya lah, kita duduk di rumah tadi tu masuk dah Zuhur. Masuk dah Zuhur. Duk kemas barang. Duk kata nak keluar, tak keluar.
Kan? Tak apa, sempat lagi ni. Kan? Tiba-tiba raya-raya, pergi raya, teralik sembang, masuk asar dah. Kan? Lepas tu nak pergi lagi, ada perjalanan lagi ni. Kan? Perjalanan tadi tengok-tengok, makan masa sampai 81 km ni. Boleh tak? Masuk, boleh tak orang kata jamak qasar? Lepas tu dia dah niat musafir. Maka ketika itu zuhur tadi sengaja ditinggalkan. Maka dia tak boleh untuk diqasarkan. Dia kena buat tamam. Dan solat qada tak boleh diqasarkan. Katalah semalam, kan, semalam dia tinggal zuhur, ataupun semalam dia tinggal waktu isyak. Esoknya dia nak musafir. Malam semalam tidur-tidur, dia tinggal waktu isyak, tarawih pun tidak, apa semua tidak. Pagi ni nak bergerak balik. Kan? Lepas subuh dia bergerak balik pergi ke kampung dia. Kampung dia Terengganu. Dia dah tinggal isyak tadi. Maka ketika itu dia kata, bang, saya terlupa nak sembahyang isyak semalam. Waktu tengah musafir dia kata, kan musafir boleh qasar. Kan? Dia singgah RNR. Waktu zuhur tadi dia buat jamak takdim. Solat zuhur qasar, solat asar qasar, dijamakkan takdim asar ke zuhur. Selesai. Lepas tu dia bangun-bangun, dia niat pula solat isyak qada qasar. Boleh tak boleh? Sebab sedangkan dia duduk dalam musafir. Musafir boleh qasar? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab itulah solat yang qasar tak boleh. Solat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa bukan sebab musafir ataupun sebab-sebab yang boleh diharuskan untuk qasar, maka dia tidak boleh diqasarkan. Saja ambil peluang, dia kata. Kalau dah tengah-tengah musafir ni, alang-alang hak 20 tahun lepas aku tinggal semayang 30 rakaat tu, buat qasar lah. Tak payahlah tamam. Kan? Tak penat badan, buat qasar isyak, qasar zuhur, qasar asar. Untung rupa tu, asal tinggal semayang, pergi musafir. Asal tinggal semayang, pergi musafir. Esok jumpa Allah Ta'ala, Allah tanya, mu siapa? Baik. Baik. Contoh, seorang ni dia, macam contohlah hari ni, malam ni dia pergi maghrib, belum masuk waktu maghrib lagi. Dia pergi Kopeng. Malam dia pergi maghrib. Sedangkan dia nak musafir besok. Dia nak gerak ke KL lah contoh. Boleh tak dia dah boleh jamak dah solat dia? Okey, baik. Soalan baik. Saya bawa contoh satu hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi melakukan solat jamak dan qasar. Nabi, kena ingat, perkara yang paling sunat bila kita nak keluar, daripada nak keluar bermusafir, hari yang paling baik adalah hari Khamis. Nabi akan musafir pada hari Khamis. Hari Khamis, kenapa hari Khamis? Hari yang di pertengahan minggu itu hari yang cukup selesa untuk kita keluar musafir. Hari Khamis. Dan ataupun hari Isnin. Kerana Nabi musafirnya pada waktu hari Isnin. Nabi berhijrah ke Madinah pada hari Isnin. Dua pendapat ulama kata paling baik hari yang kita boleh keluar untuk musafir, kita boleh rancang, kalau waktu tu kita boleh rancang, keluar waktu hari Isnin ataupun hari Khamis. Nanti kita bincang hari Jumaat yang Abang Nasir timbul dalam Facebook. Maksud Abang Nasir tadi, esok baru nak pergi ke, kata nak pergi ke KL. Kata nak pergi ke KL esok pagi. Tapi hari ni dah pergi keluar dah border kampung kita ni. Border kampung ni tang mana qaryah kita. Kan? Paling last sempadan kampung kita, keluar je daripada sempadan kampung kita tu, kita dah dikira sebagai musafir. Kalau tak boleh nak kira, macam mana Ustaz border dia? Border antara musafir tu, border dia mana? Takat mana? Maka kita ambil pendapat, orang kata bagaimana Nabi SAW keluar daripada Madinah. Orang kata dan Nabi melakukan solat jamak dan qasar di Zulhulaifah. Zulhulaifah di antara Madinah dengan Zulhulaifah ini 11 kilometer. 11 kilometer. Maka di sini ulama berpendapat
kalau kita tak boleh nak, orang kata nak jangka di mana border, maksudnya sempadan qaryah kita, kampung kita di mana kan, kita kena ukur. Kalau lebih 11 km ataupun 11 km dah perjalanan kita, kita dah boleh kita jamak qasar dah. Macam pendapat pandangan orang kata soalan Abang Nasir kata dia keluar ke Gopeng dulu. Gopeng tu adakah qaryah kita? Tak kan? Sebab qaryah kita qaryah Simpang Pulai. Maka kita dah melepasi border kita dan kita dah niat jamak dah. Maka satgi isyak kata kita keluar tu waktu maghrib. Kan? Waktu maghrib kita keluar, kita dah boleh niat musafir waktu tu dah. Dan boleh dah jamak dah waktu tu? Boleh dah jamak. Perjalanan duduk kat Gopeng semalam, tidur, dah boleh jamak sebab kita dah keluar border kita. Jamak maghrib ke isyak dengan takhir qasar isyak tadi. Boleh faham? Tapi kena ingat juga, jangan saja-saja keluar nak semata-mata nak dapat rukhsah. Tadi memang rancang esok, kan? Memang rancang esok, tapi saja dia kata, Ustaz, saya nak pergi KL 2 hari lagi, hari Senin. Saja keluar pergi rumah anak. Sebab apa nak dapat semayang tu ringkas? Duduk rumah anak. Boleh tak? Harus hukum jamak. Tapi daripada seginya tidak beradab lah. Sebab apa? Dia sengaja keluar tu perjalanan. Dia hari Senin. Tapi saja nak dapat jamak tadi tu, sengaja nak dapat. Maka ulama kata tidak diharuskan baginya jamak. Boleh faham tak? Tapi kalau macam Abang Nasir, mungkin dia kata pergi Gopeng tu, mungkin kata nak tumpangkan orang dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah sebab kita dah keluar daripada sempadan qaryah kita. Kerana sempadan qaryah kita, Masjid Nur Ramadan sini, sempadan dia sampai mana? Maidin. Sampai Maidin. Keluar daripada Maidin, dia pergi duduk dekat Masjid Lama Gopeng. Dia dah boleh buat jamak dah. Tak cukup 11 km pun, tapi border dia takat tu. Maka boleh dilakukan solat jamak takdim ataupun takhir. Boleh faham tak? Okey, baik. Boleh tanya. Banyak boleh. Boleh. Selagi mana dalam ruang lingkup dua waktu tersebut, maka kita dibolehkan sama ada takhir ataupun takdim. Takdim ataupun takhir. Mengawalkan solat yang akhir itu pada waktu yang pertama ataupun membawa solat yang waktu pertama kepada waktu yang kedua. Boleh dalam pilihan. Cuma tak boleh takhir waktu isyak. Waktu asar tu pergi takhir kat isyak. Tu tak boleh, jadi qada. Sama juga kalau kita tinggal waktu asar tadi, tiba-tiba kita dah sampai rumah saudara, baru kita nak buat jamak. Had tadi asar dan zuhur tak boleh diqasarkan dan kena qada. Qada dia. Qada pula tak boleh niat jamak. Tak ada jamak di situ sebab jamak hanya 2 waktu yang berdekatan. Sama ada zuhur ke asar, asar ke zuhur, ataupun maghrib ke isyak atau isyak ke maghrib. Tu je. Tak boleh bawa solat yang lain ke waktu yang lain. Selain daripada waktu yang ditetapkan. Baik. Tu qasar. Ni kita nak masuk jamak. Kita baca dulu sikit mukadimah kitab saya ni. Dan saya hurai. Baik. Musafir artinya orang yang berjalan atau membawa, sama ada berjalan kaki maupun berkenderaan melalui, tak ada dalam kertas. Saya tak ada dalam kertas. Jangan duduk belik sampai sudah tak jumpa. Maupun berkenderaan melalui daratan, lautan maupun udara. Dalam Islam terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan safar ini, perjalanan ini. Di antara lainnya ialah diharuskan qasar dan jamak solat, yakni sembahyang, menyapu khauf. Khauf tu apa dia? Stokin yang diperbuat daripada kulit ataupun stokin yang diperbuat daripada kain yang tebal. Maka sepanjang selama mana 3 hari dia berwuduk, tak perlu buka khauf tadi. Perempuan pernah tengok khauf. Dia daripada kulit, dia macam stokin. Dia masuk tu, dia pakai. Ada setengah dulu orang pakai khauf, pakai kasut.
Ada setengah hari ni kalau pakai khauf dia tak pakai kasut. Kalau pergi ke Mekah tu adalah geng-geng Arab orang tua-tua ni duk pakai khauf lagi. Pakai khauf. Dia pakai khauf, dia pergi semayang. Kita tengok pun daripada kulit. Tengok tu jangan pelik. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau pakai khauf tak perlu buka khauf tu untuk berwuduk. Boleh sapu wuduk kaki tu atas khauf tadi. Sama juga dengan stoking tebal. Kalau jumpa kat KLIA, orang Arab ni tuan-tuan, Mesir ke apa ke, dia pakai stoking yang jenis tebal. Stoking jenis tebal tu dia pakai, dia sapu atas stokingnya. Kita tengok, lain macam dia ni stoking tak buka, pakai wuduk macam tu je. Sah tak sah? Sah hukumnya. Dengan syarat stoking itu adalah stoking yang tebal. Stoking nipis boleh tak? Sarung kaki boleh tak? Tak boleh. Khauf tu dipanggil adalah sejenis material kulit yang dibuat sebagaimana pelapik kaki. Dia macam stokin, bertali dan sebagainya. Itu khauf. Maka dia kata dalam perjalanan, maksudnya dalam musafir ini menyapu khauf, iaitu sejenis kasut yang tertentu. Selama 3 hari, dia kata tak kala berwuduk dengan syarat-syarat yang khusus dan berbuka puasa Ramadan. Bahkan dia kata dalam bahagian ini penulisan akan membahaskan dan membicarakan hukum-hukum solat musafir, yang mana Islam telah memberikan kemudahan kepadanya melakukan solat secara qasar dan jamak dan syarat-syaratnya yang tersendiri. Baik. Maksudnya kata musafir ini apa? Orang yang berjalan, melakukan perjalanan yang jauh. Melebihi berapa kilometer? 81 kilometer atau lebih. Ataupun 90, berapa batu? 96 ke 94? 94 kan? 94 batu. Ataupun melebihi ia. Maksudnya kalau kita tengok perjalanan tersebut melebihi daripada 81 km, maka kita dah boleh niat dah. Sebab tu tujuan musafir tu kita kena tahu tempat dituju tu berapa jarak dia. Kan? Dan perjalanan tersebut tidak mengandungi maksiat. Okey, baik. Kat sini saya nak ambil soalan. Soalan Abang Nasir tadi. Katalah dia pergi berjalan musafir, tak tutup aurat. Tak tutup aurat, dia free hair. Adakah dia termasuk dalam kalangan orang yang diberi keringanan untuk melakukan jamak qasar? Dia dedah aurat. Adakah dedah aurat itu dikira sebagai tujuan maksiat? Soalan ni Abang Nasir yang keluar kan. Saya minta Abang Nasir jawab. Itu soalan. Dia selalu orang duk timbul soalan ni, dia dah tahu jawapan kan. Okey. Orang tu dia free hair. Ataupun katalah lelaki tu dia pakai seluar pendek. Kan? Pakai seluar pendek, tiba-tiba waktu dia nak solat jamak qasar. Adakah perjalanan tu dikira sebagai perjalanan orang yang dalam tujuan maksiat dan digugurkan baginya kewajipan, gugur baginya untuk rukhsah solat jamak qasar? Ni saya bagi tahu pendapat rasa-rasa apa? Boleh jamak? Okey, baik. Kira fatwa tu diterima lah. Jumhur ulama' kat sini nak banding dengan saya kan. Jumhur kata boleh. Boleh lah. Memang dibolehkan. Contohnya, yang dikatakan tujuan maksiat itu adalah apa? Perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak diharuskan syarak. Maksudnya kata, dia nak pergi majlis yang bercampur. Kata bukan mahram. Kan? Pergi nyanyi konsert katakan. Ataupun pergi pertandingan Ratu Kebaya. Contoh. Ada lagi ke? Tak ada dah kan? Tak ada dah Ustaz. Saya pun dah pencin. Pertandingan Ratu Kebaya. Ataupun pertandingan karaoke Kilauan Perak. Hak mah tak ada orang nak taja dah. Kilauan Perak. Sebab orang Perak masuk. Dia pergi tu perjalanan jauh.
Pergi ke mana? Pergi ke mana jauh? Malim Nawar. Malim Nawar dekat. Tanjung Malim. Tanjung Malim. Katakan dia nak melebihi dah. Boleh dah kita jamak kan. Maksudnya kat situ kata ustaz, saya nak pergi pertandingan Ratu Kebaya ni. Makcik masuk ke? Masuklah. Kan? Umur dah peringkat nak ujung ni, dia kata syarat dia 65, saya belum sampai, saya 64 8 bulan. Lagi 3 bulan nak cukup 65, syarat tu lepas. Jadi saya masuk tahun akhir kok rezeki. Kan? Kita dah tahu dah tempat yang kita nak pergi tu tempat yang bercampur gaul antara lelaki dengan perempuan. Kan? Tidak terkawal dan sebagainya. Maka tujuan tu pun dah tujuan maksiat. Kan? Dia mendedahkan auratnya dan sebagainya. Maka di situ, maka dia tidak diharuskan untuk salat jamak qasar. Saya ambil pandangan daripada pandangan ulama-ulama terkini. Bagi orang yang free hair dan orang yang mendedahkan aurat, maksudnya dia pakai seluar pendek, ketika mana dia melakukan salat, dia boleh menutup aurat, maka masih diharuskan baginya salat jamak dan qasar. Maksudnya seperti mana dia nak semayang, dia boleh tutup aurat, kan? Maka dia selagi itu dia boleh. Habis tu ustaz, pandangan ni macam mengharuskan pula orang buka aurat, kan? Betul tak? Dia kata kalau macam tu ustaz, untunglah bagi orang dedah aurat ni, dia boleh jamak qasar. Baik, bab tutup aurat dengan dedah aurat ni, dia bukan dalam ruang lingkup solat. Dalam ruang lingkup solat dan tujuan maksiat. Adakah dia mendedahkan aurat itu atas tujuan maksiat? Saya sebut tadi, kalau dia pergi itu atas dasar dia mendedah aurat itu atas dasar pertandingan Ratu Cantik, katakan, maka dia dah dikategorikan sebagai tujuan maksiat. Tapi di perjalanan dia kata sebab kerjaya dia tak membolehkan untuk bertudung. Contohnya, dia memang free hair, kerja sebagai pramugari, syarikat penerbangan tak bagi seorang yang bertudung, kena pakai biasa-biasa. Maka ketika itu, adakah perjalanan dia bawa, orang kata dalam penerbangan tu dia tidak boleh orang kata melakukan salat jamak qasar? Tak. Dia diharuskan, diberi kemudahan untuk melakukan jamak qasar. Habis tu dedah aurat dosa dia dengan Allah Ta'ala. Sama macam orang tak musafir lah. Adakah tidak sah orang semayang, orang yang dedah aurat di luar, tapi dia masuk masjid, dia tutup aurat semayang? Adakah sah semayang dia? Sah semayang dia. Tapi kenapa dia tak tutup aurat? Berdosa tak tutup aurat itu gagal bagi dia untuk melakukan perintah Allah atas aurat dia. Tapi bab solat dia tadi sah tak? Sah kalau cukup syarat. Maka sebab itu orang yang mendedah aurat, kalau cukup syarat musafir, maka dia boleh jamak qasar. Boleh faham tak? Okey, baik. Kita masuk sikit lagi. Adab-adab dan peraturan musafir ni, tak ada dalam ni, saya sebut ni. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menggariskan beberapa adab dan tata kesopanan seorang yang hendak musafir sebelum berangkat sehinggalah pulang ke pangkuan keluarga ataupun kampung halaman. Lebih lagi, bagi perjalanan yang jauh sama wajib seperti musafir kerana mengerjakan haji ataupun menuntut ilmu, ataupun solat musafir qasar, sunat seperti menziarahi ibu bapa, keluarga, para ulama dan sebagainya, atau tujuan yang harus seperti melancong untuk melihat negeri dan negara orang, ataupun urusan perniagaan dan sebagainya. Maksudnya adab sebelum ni dia kata apa? Hendaklah mengembalikan harta orang yang diperolehi secara zalim. Sebelum nak musafir ni adab dia, supaya perjalanan kita ni tidak orang kata terganggu dengan maksiat. Maksiat dia, kalau kita zalim dengan orang pun maksiat juga. Maka kita kena pulangkan dulu. Contoh, kita ambil orang punya ayam, kan, pergi simpan dalam reban kita. Lepas dulu ayam tu, baru pergi berjalan. Kalau kita duk simpan ayam orang tu, perjalanan kita dengan maksiat. Kata ulama, setengah ulama kata apa? Sebab kita melakukan kezaliman pada orang. Ataupun kita simpan barang orang amanah pada kita,
simpan barang. Nak pergi musafir, kena pulangkan dulu. Kan, takut-takut dalam perjalanan kita mati. Maka kita telah pegang amanah orang dalam keadaan yang dia menunggu-nunggu mana amanah aku nak ditunaikan. Baik, ataupun dia kata berwasiat mengenai perkara-perkara yang memerlukan wasiat. Yang memerlukan wasiat dan hendaklah ada saksinya. Sebelum nak musafir ni, wasiat siap-siap. Apa yang ditinggalkan, apa yang ada ni dan sebagainya. Baik, kita tengok balik kepada slide kita. Pada kertas kita tu dulu. Baik, solat jamak ni apa? Solat jamak daripada segi bahasa, jamak ni apa dia? Himpun ataupun kumpul. Jamak ni apa? Jamak ini adalah kumpul. Jam'u. Jam'u tu apa? Kumpul ataupun himpun pada satu-satu tempat ataupun pada satu-satu masa. Baik, pada istilah jamak ni apa dia? Menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Menghimpunkan dua solat fardu ni kepada satu waktu yang tertentu. Contohnya, menghimpunkan zuhur dan asar pada waktu zuhur, ataupun menghimpunkan maghrib dan isyak pada waktu isyak, ataupun sebalik kedua-duanya tadi. Baik, itu adalah definisi jamak. Baik, kita lihat jamak terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim. Jamak takdim dan jamak takhir. Apa dia jamak takdim itu? Jamak takdim itu adalah solat zuhur dan solat asar pada waktu zuhur, ataupun solat maghrib dan solat isyak pada waktu maghrib. Membawa solat yang kedua itu ke dalam waktu yang pertama. Itu lebih faham. Itu takdim. Membawa solat yang kedua yang belum sampai waktunya itu kepada waktu yang pertama yang telah masuk waktu tadi. Ambil waktu asar yang belum masuk tadi, dibawa dalam waktu zuhur, maka dipanggil takdim. Ataupun dibawa waktu isyak yang belum masuk isyak waktu tersebut, dibawa disolatkan pada waktu maghrib, itu dinamakan takdim. Dan solat yang kedua belum masuk waktu, dibawa ke solat yang pertama. Itu maksudnya. Dan yang dikatakan jamak takhir itu apa dia? Solat zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar, ataupun solat maghrib dan isyak dilakukan pada waktu isyak. Yang lebih faham apa dia takhir itu, mengakhirkan solat yang awal pada waktu yang kedua. Apa dia maksudnya? Solat pertama sudah masuk waktunya dan dibawa solat itu ditunaikan pada waktu yang kedua. Seperti mana apa dia? Waktu zuhur dibawa masuk waktu asar, dilakukan pada waktu asar. Solat maghrib dijamakkan, dihimpunkan pada waktu isyak dan dilakukan pada waktu isyak. Itu kedua-duanya, itu dinamakan takhir. Dua-dua solat ini boleh dipilih, sama ada untuk kita semayang takhir ataupun takdim, kan, mengikut kesesuaian kita. Baik, ada soalan? Tak ada. Ni ada orang tanya online. Solat Jumaat. Gugur tak solat Jumaat tak Jumaat? Dia bermusafir lepas pukul 10. Okey, baik. Saya nak bawa satu pandangan. Mungkin kita nampak hari ni kita membahaskan, semua orang faham dah, kan? Haram hukumnya kita melakukan musafir pada waktu hari Jumaat. Hari Jumaat selepas terbit fajar, maka haram hukumnya. Ni qaul jadid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mu'tamad, jilid yang ke-9, ada menyebut tentang Imam An-Nawawi, Imam Ramli Izzuddin. Kebanyakan imam qaul mu'tamad ni maksudnya qaul yang terkini. Qaul jadid tu qaul yang terkini, dan qaul mu'tamad itu adalah majoriti ulama Syafi'i. Orang kata berpendapat berdosa jika dia melakukan orang kata musafir ketika hari Jumaat. Maksudnya selepas waktu subuh, waktu fajar. Baik, saya nak bawa satu lagi qaul qadim.
Qaul Imam Asy-Syafi'i yang terdahulu, yang masih terguna pakai hari ni. Dan saya akan bawa satu masalah. Contohnya, kalau seorang itu dia punya tiket flight, katalah nak balik kampung ni dia pakai tiket bas. Tiket bas dia pukul 11. Pukul 11 pagi katakan nak keluar nak balik Terengganu. Adakah baginya kena keluar sebelum waktu subuh tunggu bas dekat stesen bas? Hari Jumaat tu, katalah hari Sabtu cuti, hari Sabtu raya. Raya kita tak tahu lah, raya kedua ke raya pertama kan. Maksudnya, katakan dia dapat cuti hanya hari Jumaat. Takkan dia nak ambil cuti hari Khamis, nak raya hari Sabtu. Dia kata hari Jumaat tu majikan suruh kerja separuh hari. Ataupun majikan kata hang kena kerja hari Khamis, hari Jumaat baru boleh balik. Baik, macam mana dia nak buat? Adakah dia ada kelonggaran lain? Tak ada. Dia kata aku kena juga bermusafir hari Jumaat. Hari Jumaat pula, dia kata bila beli tiket bas pukul 11 pagi. Ataupun pukul 3 petang baru berangkat, bas bertolak. Adakah dia kena keluar daripada rumah dia, pergi Meru, tempat stesen bas tu, sebelum subuh tunggu? Boleh tak? Tak boleh. Baik, ada satu qaul di dalam kata Raudatul Talibin, jilid yang kedua, muka surat yang ke-93, tak silap saya, ataupun 92, menceritakan tentang pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, Syekh Harmalah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, maka baginya jika tidak ada kelonggaran untuk jika tidak ada kebebasan untuk keluar, kerana sebabkan dia ni memang perjalanan dia ditentukan, maksudnya bas ke, teksi ke, ataupun Grab ke, ataupun kapal terbang ke, kereta api, tiketnya perjalanan tersebut ada dah ditentukan masa, macam saya sebut tadi, pukul 11 ke pukul 3. Dia tidak diharuskan untuk keluar sebelum subuh untuk mendapatkan jamak qasar tadi. Maka dia boleh keluar. Orang kata keluar selepas waktu fajar. Tadi kata dia keluar tadi pukul 11 pagi. Maka dia boleh tak? Dia telah gugur baginya itu solat Jumaat. Disebabkan kerana hal tertentu tadi. Dia kena solat Jumaat tak? Tak perlu solat Jumaat. Kat mana dia nak kena solat Jumaat? Sedangkan dia duduk di atas kenderaan awam. Kan? Kenderaan awam hari Jumaat dia takkan berhenti cari masjid. Kan? Betul tak? Kapal terbang tak cari dah waktu mana nak pergi. Dia kata landing sat Putrajaya. Kan? Kita pergi semayang Jumaat. Mana mahu kan? Lainlah lainlah helikopter sendiri boleh singgah beli nasi RM1. Kan? Tapi ni naik kenderaan awam tidak ada baginya kuasa untuk menentukan. Maka bila dia tidak ada kuasa untuk menentukan, dia boleh keluar selepas waktu fajar. Ni qaul qadim Syafi'i. Boleh pakai tak? Boleh pakai. Walaupun ada qaul muktamad Asy-Syafi'i mengatakan kalau dia melakukan juga perjalanan, maka dia telah berdosa. Itu pandangan daripada muktamad qaul majoriti Asy-Syafi'i. Tapi saya masih berpegang kepada qaul pendapat yang kedua, jika tidak ada kelonggaran baginya, jika tidak ada, orang kata, keterpaksaan lah, keadaan itu memaksa dia keluar selepas waktu subuh, maka diharuskan dan digugurkan mengikut pandangan Asy-Syafi'i, maka dia digugurkan solat Jumaat baginya. Tapi kena ingat juga, itu perjalanan dia. Tapi solat jamak qasar dia kena tengok tempoh dia berada di kampung. Tempoh dia berada di kampung. Okey, baik. Rukhsah untuk solat Jumaat, solat jamak qasar. Boleh kod soalan tu selesai? Settle. Baik. Syarat untuk melakukan solat jamak ini 3 hari ke bawah. Tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Tak termasuk. Contohlah kata, saya nak balik kampung 3 hari je.
Kata 3 hari, hari Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tu ataupun hari Selasa saya balik. Hari Selasa saya balik. Saya bertolak hari Jumaat. Waktu subuh saya dah keluar dah, nak balik kampung. Katalah kampung saya dekat Chiang Mai. Tak maulah yang dekat bawah Chiang Mai. Jauh sikit. Chiang Mai saya pergi. Dah ni makan maksud saya kata cadang nak pergi 3 hari. 3 hari je sebab hari Selasa tu malam saya kena bekerja. Saya balik hari Selasa pagi. Perjalanan dikira, jamak dikira, waktu pergi ni tak dikira sebagai hari menetap, hari mukim. Maka kena tengok tak dikira hari pergi dan hari balik. Maksudnya saya hanya mendiam dekat kampung tu Sabtu, Ahad, Isnin. Saya boleh jamak tak sepanjang hari tersebut? Boleh. Boleh jamak. Kan? Tiba-tiba pula kan. Tiba-tiba saya kata nak stay lah, ambil MC hari Selasa. Kan? Stay 1 hari lagi. Boleh jamak lagi tak? Cepat. Jumhur ulama Darul Taklim. Boleh tak boleh? Sebab apa? Hukumnya boleh. Sebab niat asal saya 3 hari, tapi disebabkan ada kekangan waktu, saya terpaksa tambah lagi sehari. Contohlah seorang maklum. Maklum ni saya ambil MC, katalah, bukan maksud ambil MC tu sebab ada urusan. Kalau saja tu tak boleh lah. Okey, katalah seorang maklum ni dia nak pergi ziarah rumah anak dia. Kan, rumah anak dia kat KL. Rumah Along katakan. Dia nak pergi rumah Along, kata nak menginap rumah Along ni 3 hari je. 2 hari je. Lepas tu nak baliklah kampung. Tiba-tiba anak kedua telefon, mak pergi rumah Along, rumah Angah tak pergi ke? Dia dah melebihi perjalanan tadi. Rumah Along 2 hari. Hari ketiga dia nak pergi rumah Angah. Rumah Angah pun dia kata tak tahulah nak pergi rumah Angah berapa hari, lama juga tak tengok cucu. Kan? Tak tahu, dia kata tak tahu sebab dia tak cadang. Sebab tu saya kata tadi, syarat musafir itu mesti tahu tujuan dan mesti tahu berapa tempoh hari. Tapi musafir tadi dia tak tentu, dia kata tak tahu sebab tak ada dalam perancangan dia nak pergi rumah Angah. Tapi Angah nak ambil daripada rumah Long nak pergi rumah dia, tak tahu dia pernah hantar bila. Bila tak tahu tu tuan-tuan, dia sampai 4 hari duduk rumah Angah. Hari kelima, saya buat masalah ni dan macam stres pula, ingat stres. Hari kelima, tiba-tiba adik bongsunya yang duduk kat Johor, dia kata, mak, alang-alang dah duduk dekat dekat Kajang ni, suruhlah Angah hantar pergi Johor. Hari ni pun hari Ahad, Angah cuti, hantar rumah Haji. Rumah Haji pula pergi duduk 2 hari lagi. Ni hari kelima balik tau. Balik rumah Haji. Raya tu. Tadi 2 hari rumah Long. Lepas tu ni Angah. Lepas tu ni hari balik. Patut nak balik dah kampung dia. Tapi pergi pula ke Johor. Sambung lagi cuti dia bermusafir dekat rumah Haji 2 hari. Hari ni hari yang seterusnya baru dia balik kampung. Berapa hari dia boleh jamak qasar? Berapa hari saya pun? Okey, Abang Nasir tu. Ni ketua ulama Darul Taklim. Dia sebab dia tak duduk tempat, dia travel. Okey. Perjalanannya tak terhenti. Betul ya? Perjalanannya tak terhenti. Okey, baik. Dia boleh jamak tak semua tempat tersebut? Sedangkan rumah Angah ada 4 hari. Sebab apa boleh? Sepatutnya kurang daripada 3 hari. Ya, tak. Maksudnya okey, jamak hanya boleh 3 hari. Pergi rumah Along 2 hari. Memang mak dia ni cadang, maklum ni cadang nak pergi dekat rumah Along je. Sebab rumah anak sulung ni bini baru salin, tengok cucu baru. Tiba-tiba Angah yang duduk dekat Kajang ni kata,
Mak dah sampai KL, takkan dah Kajang tak boleh sampai. Marilah rumah Angah pula. Kan? Anak-anak pun rindu kat opahnya. Kata kalau kamu rajin datang ambil mak. Angah pergi ambil rumah Long ni, bawa rumah mak. Tapi mak Long ni kata, bila Long anak dia yang sulung tanya, mak nak pergi rumah Angah berapa hari? Tak tahulah, tengok pada Angah. Dia tak tahu sebab dia tak tertentu waktu. Orang hantar, mak balik lah. Tiba-tiba dah masuk 4 hari, Angah tak hantar-hantar. Hari ke-5 memang cadang nak hantar. Tapi tiba-tiba cik pula kata, mai lah, lalang Johor Bahru mana dia jauh sangat pun. Berapa jam je ambil daripada Kajang. Pergi rumah cik. 2 hari bermalam kat sana. Lepas tu hari seterusnya, hari ketiga kat rumah cik tu, baru balik ke kampung dia, Simpang Pulai. Jadi, tadi orang kata Syekhul Islam Darul Ta'lim katanya boleh sebabkan perjalanan yang ada ni tidak terhenti. Betul? Perjalanan, selagi mana perjalanan itu tidak terhenti, maka selagi itu dia boleh jamak, walaupun melepasi daripada 4 hari tadi. Sebab apa saya kata melepasi? Sebab dia tak tahu tujuan dia berapa hari kat situ. Tak tertentu. Sebab saya kata tadi syarat untuk musafir mesti dia tahu dah. Tapi dia kata dia tak tahu sebab bukan kuasa, dia nak balik, tunggu anak hantar. Maka ketika itu selagi mana dia boleh duduk di situ, maka dia boleh jamak dan qasar. Selagi mana perjalanan tak terhenti, selagi itu dia boleh ni. Jalan mana sampai sebulan tu? Maksudnya kira okey. Baik. Dan ini soalan yang pertama. Mana boleh tadi? Okey, baik. Ni pula. Okey, baik. Katalah dia buat pembedahan jantung di IJN. Ni masalah lain pula. Seorang nama dia Dolah. Dia buat, saya katalah ni 11 hari bulan, 12, 13, 14, 15. Dia pergi 10 hari bulan. Okey. Baik. Katalah Dolah ni dia ada buat operation ataupun check up dekat IJN. Kata makan masa dia kena warded sehari 1 hari. Dia kena 1 hari masuk kat sini check up. Kan? Ataupun masuk sini check up. Baik. Dolah ni dia bertolak ke IJN 10 hari bulan. Hari pertama dia musafir. Ni tak dikira sebagai hari mukim sebab hari pergi. Hari pergi. Bila hari pergi, maksudnya dia masuk hari pertama 11 hari bulan ke IJN. Hari kedua dia masuk ward 12 hari bulan. Hari ketiga patutnya dia keluar. Disebabkan pakar kata kamu ni ada masalah. Kan? Kamu kena stay kat sini lagi. Kan? Hari keempat ni dia masih di ward. Adakah Dolah ni boleh buat jamak? Tadi dia niat tadi dia nak 3 hari. Hari ke-13 ni, hari bulan ni dia kena balik dah. Dia balik. Tapi tiba-tiba kerja dia tak selesai kat IJN. Dia kena stay lagi sampai 14. Dia kena stay lagi sampai 15. Stay lagi sampai 16. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi setempat. Betul. Baik. Satu, hukumnya boleh. Sebab tu senang nganja orang semua bulan ni. Semua boleh. Baik. Maksudnya 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan dia boleh jamak dah. Memang rukhsah dia jamak. Kan? Tapi tiba-tiba masuk hari ke-14. Kan? Dia dah masuk 4 hari, dia stay pada tempat yang sama. Tapi disebabkan kerana tadi, dia bukan tujuan dia nak duduk situ sampai mukim. Dia hanya nak musafir. Tapi disebabkan jalan, orang kata perjalanan dia tu, orang kata sebabkan hari tujuan dia pergi tu tidak selesai. Maka hari ke-14 boleh, hari ke-15 boleh, hari ke-16 pun boleh. Itu qaul Mu'tamad Asy-Syafi'i. Tapi kena ingat, setakat mana yang dia boleh? Sekadar hanya maksimum 18 hari. 18 hari maksudnya lebih kurang
2 minggu satu hari. Boleh ya? Boleh faham? Maksudnya dia sekadar boleh 18 hari sahaja dia bermusafir. Tapi soalan makcik tadi, soalan puan tadi, kata kalau dia pergi berjalan sebulan, katakan. Sebulan berjalan tu kalau menetap pada satu tempat, dia kira mukim. Kalau tak tetap pada satu tempat, kata dalam masa sebulan tu dia pergi China, dia pergi Bhutan, dia pergi Gunung Himalaya, dia patah balik Sabah Sarawak, pergi pula Thailand, pergi pula Filipina, itu tak apa. Tapi kalau kata pergi China kan, dan menetap selama sebulan, dia dah dikira sebagai mukim. Tapi perjalanan kalau dia tak terhenti, contohnya di China tu besar kan, dia pergi negeri ni sikit kejap 3-4 hari, lepas tu pergi, contohnya kalau pergi Balkan kan, Balkan ni merentasi beberapa negara. Katalah pergi Balkan sebulan, pergi sini sikit 2 hari 3 hari, sana 3 hari, sana 3 hari, sana 3 hari. Perjalanan tak terhenti pada satu tempat, tak sempat dikira sebagai kategori mukim, maka selagi itu dia boleh jamak. Boleh faham no? Okey, baik. Lepas ni boleh kerja jawatan mufti lah. Tak apalah, sebab dia lakukan sebenarnya rukhsah ini kelonggaran, kelapangan yang diberikan kepada orang musafir. Tapi dia tak buat tu disebabkan dia tak ada pengetahuan, maka dia buat tamam kan. Dia tak buat pun jamak, tak ada masalah, sah salat dia kan. Contohnya kalau macam saya pergi berjalan, saya kata tak payah jamak lah, kita dah ada jumpa masjid, nak pergi semayang masjid kan. Masjid banyak, tak apalah. Macam soalan Abang Nasir kan, apa soalan tu? Kat Malaysia banyak masjid, buat apa kita nak solat jamaknya? Okey, satu je soalannya. Persoalan jamak qasar itu adakah terkait dengan masjid surau? Tak. Dia bukan sebab masjid surau, dia sebabkan kerana kamu tu seorang yang musafir, Allah bagi kelonggaran pada kamu untuk melakukan jamak qasar. Bukan sebab ada masjid surau. Tak ada kaitan pun masjid surau. Tapi saya terbaca semalam dekat Abang Nasir punya status, kata orang tak nak buat jamak qasar. Dah ada banyak masjid, buat apa nak jamak qasar? Sebab awal tu dia dah salah faham. Dia duk ingat jamak qasar tu mesti masjid, nak semayang mesti masjid. Tak. Sebenarnya jamak qasar itu tertentu kepada orang yang safar, orang yang dalam keadaan musafir, perjalanan. Safar tu maksudnya perjalanan ataupun sakit. Maksudnya baik. Maka ketika itu, maksudnya dia boleh untuk melakukan, meringkaskan solat dan menjamak, menghimpunkan solat-solat dia dengan antara waktu-waktu tadi yang terdekat. Maka kat situ ada dah keringanan kan. Kalau dia dah tahu ada keringanan, sudah pasti orang yang otaknya masih berfungsi dengan baik, dia akan pakai yang keringanan. Allah bagi rukhsah bagi dia kan, kenapa nak dibebankan? Tapi kalaulah katakan dia nak pilih juga yang tamam dan tak mau buat jamak, tidak masalah, sah juga solatnya kan? Dan tidak dikira sebagai dia meninggalkan perintah, tak. Tapi cuma dia tidak ambillah kelebihan yang Allah bagi pada diri dia. Tapi disebabkan kalau tidak mengetahui, contohnya dia kata aku tak tahu, nak buat pun aku tak tahu jamak apa benda ni, aku tak tahu pun kan. Kalau tak tahu, dia beramallah dengan apa yang ilmu yang dia tahu, sehingga dia tahu. Maka ketika tu maksudnya dikira dosa tak? Tak dosa. Sebab rukhsah ini bukanlah satu kewajipan, tapi satu kelonggaran dan harus baginya untuk melakukan. Malah lebih baik baginya untuk melakukan, mengambil rukhsah itu, supaya meringankan orang kata bebanan perjalanan safar dia itu, perjalanan orang kata pemusafiran dia itu. Baik, boleh. Okey, baik. Dia tak terpakai kepada orang perempuan sebab orang perempuan tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang ni dikira sebagai orang laki-laki. Baik, kena ingat ada pendapat kaul mazhab Syafi'i. Orang perempuan ni kaul qadim dulu. Orang perempuan
kalau keluar dengan kata keluar tanpa mahram, gugur baginya rukhsah salat jamak qasar. Ni kaul terdahulu saya bagi tahu, tapi masih ada ulama yang masih ni. Okey, contohnya kalau orang perempuan tu tak bawa suami dia, anak pun tak bawa, mahram dia tak bawa. Pergi jalan seorang-seorang, pergi mana makcik? Pergi ikut rombongan, beli batu lesung. Mana Bukit Kayu Hitam? Makcik pergi berapa orang? Pergi ramai 40. Semua adik-beradik? Tak, semua jiran-jiran. Suami ikut, suami tak ikut, anak ikut, tak ikut. Maka ada ulama dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat qadim, mengatakan orang perempuan yang keluar musafir seorang diri, maka dia tidak diruksahkan, gugur ruksah baginya untuk solat jamak qasar. Tapi pandangan ni diterima tak? Pandangan muktamad hari ni, kata Syekh Allahumma salli Wahbah Az-Zuhaili dalam fiqh, membahaskan fiqh manhaji, mengatakan dibolehkan kerana contohnya hari ni kelonggaran bagi perempuan untuk berjalan berseorangan diri, kan? Kalau contoh pergi belajar dan sebagainya, bekerja dan sebagainya, takkan nak heret suami yang pencen kat rumah, kan? Abang, saya nak pergi kursus ni Terengganu, kan? Abang nak ikut? Tak nak lah, saya nak jaga cucu saya, kan? Tak apa ke bang, ikut saya pergi sendiri? Tak apalah, pergi. Adakah dia digugurkan ruksah? Tak. Sebab kerana apa? Kerana ketentuan waktu suasana ketika itu, dia boleh handle, orang kata daripada fitnah, tidak berlaku fitnah dan sebagainya, maka dibolehkan untuk melakukan perjalanan berseorangan diri. Tapi kalau boleh timbul fitnah, gugur tadi. Gugur tadi ruksah tadi. Katalah dia pergi melancung tadi tu, kan? Pergi berdua dengan duda sebelah rumah. Fitnah tak tu? Fitnah. Ustaz ni macam-macam, ada berlaku tak? Kan kat sini, kan? Tak kat sini kan? Tapi kot contoh kalau berlaku, tengok mata semua katup je, saya nak juga ni kan. Okey, baik. Boleh faham tak? Kalau selagi mana perjalanan berseorang diri itu tidak menimbulkan fitnah, selagi itu dia diharuskan berjalan tanpa mahram. Hari ni punya pandangan ulama-ulama. Saya bukan ulama, saya cuma baca pandangan-pandangan ulama yang memberi pandang dalam sudut ibadat orang Islam ni. Baik, kita terus pada slide kita, iaitu syarat-syarat jamak takdim tadi. Okey, baik. Syarat jamak takdim. Yang pertama adalah bersolat secara tertib, yakni mendahulukan solat zuhur daripada asar dan maghrib daripada isyak. Hendaklah niat jamak takdim dan pada solat yang pertama sebelum salam, tetapi lebih afdal ketika takbiratul ihram. Maksudnya apa dia? Yang pertama tadi bersolat secara tertib, yakni mendahulukan solat zuhur daripada asar dan maghrib daripada isyak. Ni jamak takdim. Maksudnya tertibnya apa? Sembahyang dulu solat pada waktu tersebut. Contohnya kita nak buat takdim tu mestilah waktu zuhur ataupun maghrib, kan? Maka di situ kena lebih aula sembahyang zuhur dulu dan sembahyang maghrib dulu, ataupun zuhur dulu dan asar, maghrib dulu dan isyak. Dan yang kedua, hendaklah niat jamak takdim itu pada solat yang pertama sebelum salam, tetapi lebih afdal ketika takbiratul ihram. Maksudnya hendak jamak takdim tu nak bawa asar tadi ke dalam waktu zuhur, kena niat waktu solat zuhur tadi. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Bila nak kena niat tu? Waktu takbiratul ihram lintas dalam hati, kan, membawa asar kepada zuhur, ataupun menjamakkan asar, menjamak takdimkan asar kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Sebelum salam, seawal-awal ketika takbiratul ihram, yang mentakhirkannya sebelum salam. Bila habis salam, kalau lupa niat tadi, tak boleh, tak sah niat ni. Boleh faham? Kalau dia tak niat tadi, maka dia tak boleh. Baik. Maka dia kata di sini, yang ketiga, berturut-turut di antara solat yang dijamakkan.
Baik, mestilah solat itu tidak diselangi dengan apa-apa. Maksudnya habis je semayang solat, habis je semayang zuhur tadi, maka terus bangun. Terus bangun untuk semayang asar jamak takdim tadi. Terus bangun semayang lepas maghrib, bangun terus semayang waktu isyak tadi. Tak perlu berwirid. Kan? Kalau kita jenis buat tamam, kita tengok, orang kata kita tengok sampai-sampai waktu maghrib tu imam tengah semayang maghrib. Kan? Kita tak boleh tunggu imam habis semayang, kita kena ikut dia. Sebab imam orang kata maghrib dia tidak ada qasar. Jadi pergi ikut imam. Wajib masa ketika itu adalah wajib ikut imam. Ikut imam. Niatlah kita. Niat kita mentakdimkan waktu isyak lagi. Maka ketika tu semayang, habis semayang, imam beri salam, sudah pasti dia wirid. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, dia wirid semua. Kita jangan. Terus bangun. Lepas istighfar sekali bangun. Bangun tu terus iqamat sendiri-sendiri, semayang isyak tadi, takdim. Pada waktu maghrib tadi. Sama juga dengan Jumaat. Kan? Contohnya kita musafir hari Jumaat, bagi mereka yang ada kuasa untuk mengelak perjalanan tersebut, orang kata ada kuasa untuk merancang perjalanan tersebut, tapi saja keluar lepas waktu fajar. Bukan tak sah semayang jamak, dia sah. Tapi dia tak digugur Jumaat pada dia. Macam contoh saya naik kereta. Naik kereta nak balik kampung, katakan makan masa sampai 200 km. Maka ketika itu saya ada perancangan boleh tolak awal, tapi saya sengaja tolak. Tak apalah, tolak awal-awal ni orang kata nanti kelang kabut kan, jam apa semua. Tolak sikit masa, pukul 10 baru saya bertolak, lepas waktu subuh hari Jumaat. Maka pada diri saya tidak gugur solat Jumaat tersebut. Sebab apa? Sebab saya ada kuasa untuk mengelak, dan saya ada kuasa untuk berhenti di mana-mana masjid. Yang saya sebut tadi tak gugur macam soalan tadi, sebab kata naik kapal terbang. Tak gugur, boleh gugur sebabkan bukan dalam penguasaan dia. Maka gugur sebab tiket flight pukul 10 pagi. Takkan nak keluar waktu subuh. Kan? Dan kenderaan itu bukan orang kata dipandu oleh dia. Maka tidak ada kuasa dia untuk merancang solat Jumaat di mana-mana. Maka ketika itu gugur Jumaat pada dia. Tapi macam perkara yang saya bawa tadi untuk diri saya bawa kereta sendiri. Dan saya ada hak untuk cari mana-mana masjid yang terdekat untuk sembahyang Jumaat bila masuk waktu. Kena ingat, orang yang musafir hari Jumaat, dia hanya boleh jamak takdim Jumaat dan asar. Dia tak boleh takhirkan Jumaat ketika waktu asar. Hari Jumaat hanya boleh takdimkan Jumaat dan waktu asar. Dia tak boleh mentakhirkan Jumaat dengan waktu asar. Maksudnya dia sembahyang Jumaat waktu asar sekejap. Tak. Sebab solat Jumaat wajib berjemaah. Kan? Maka bila wajib berjemaah, sembahyang Jumaat berseorangan diri tak dikira sebagai Jumaat. Dia kena buat zuhur. Tapi kalau macam saya tak gugur kewajipan tadi, maka saya kena cari masjid mana sembahyang Jumaat 2 rakaat. Lepas habis sembahyang, imam bagi salam, saya bangun terus niat sembahyang asar, ditakdimkan ke waktu Jumaat tadi. Boleh faham tak? Boleh faham tak tu? Baik. Maka kita tengok lagi. Berkekalan perjalanan hingga takbiratul ihram, solat yang kedua. Okey, maksudnya yang tadi berturut-turut solat yang dijamakkan tadi. Zuhur, asar kena seiring. Habis zuhur terus masuk asar. Jangan lengah, jangan duk pergi sembang. Melainkan kalau ada terbatal wuduk, pergi ambil wuduk terus sembahyang. Kalau dia pergi sembang dulu, sembang-sembang, sepam 2 rokok dulu kan. Kan, lah. Kata dia, aku tak jamak lagi tadi. Gugur solat jamak dia tadi. Apa dia? Ya. Kena sekali lagi ya. Gugur jamak dia. Dia kena ulang balik tadi. Dan setengah pandangan ulama Maliki kata apa? Dia tak boleh ulang solat tersebut. Dia kena tunggu waktu isyak. Hanya boleh qasar, tak boleh jamak. Boleh faham tak? Tapi saya ambil pandangan mana? Saya ambil pandangan Al-Maliki.
Sebab dengan sengaja dia meninggalkan. Bukan kerana apa, dia ralik ke apa, bukan, tak. Tapi kalau melainkan terlupa lain. Dah tahu dia jalan, kan, dia nak jamak. Ataupun katalah terlupa tadi, tengah-tengah habis sembahyang maghrib tadi, dia ambil kunci kereta, pergi start kereta. Termenung kejap, dia kata, aku ni patut jamak. Tapi dia tak niat tadi. Boleh tak dia buat jamak? Tak boleh. Tak boleh gugur tak? Dia kena sembahyang isyak. Tunggu waktu isyak lagi. Ustaz nak tanya, kalau macam ada orang ni, dia berniat dalam hati dia, setiap lepas solat dia nak baca ayatul kursi. Lepas dia solat Zuhur tu, dia baca ayatul kursi tu, lepas tu boleh jamak. Boleh ke tak, Ustaz? Kalau perkara itu adalah perkara sunat, kan? Baik. Sembahyang wajib itu adalah wajib, kan? Jamak itu wajib. Okey, baik. Jangan mendahului perkara sunat sehingga mengabaikan perkara yang wajib. Baik. Pandangan, kalau saya ambil, ini bukan pandangan saya ambil pandangan ulama. Jika kalau kita nak kiaskan daripada hukum tersebut, mana yang lebih afdal kita dulukan? Solat asar. Solat tak jamak tadi. Maka kita kena jamak dahulu, kemudian baru kita baca ayatul kursi. Tapi ada pandangan. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata apa? Kalau orang tu sentiasa yang melazimi solat qabliyah, ba'diyah, kan? Contohnya dia tak pernah tinggal pun, musafir pun dia akan ba'diyah, qabliyah. Dia boleh mengharuskan segera solat selepas waktu maghrib tadi, dia ba'diyah maghrib, lepas tu kemudian solat jamak isyak. Macam kata tadi, Azlan kata tadi, dia dah biasa baca, kan, baca ayatul kursi dan tak pernah tinggal pun, maka dia dah lazim dengan ayat kursi, maka dibolehkan segera baca, kemudian naik untuk solat jamak tadi. Bukanlah dengan niat dia nak mendahulukan perkara sunat, tapi disebabkan kerana kelaziman tadi, maka dibolehkan, kata Ibnu Hajar dan qaul mazhab Asy-Syafi'i. Itu pandangan Ibnu Hajar. Boleh. Tapi kalau kita tak biasa buat, tiba-tiba rasa time tu nak rajin baca, tak perlu. Kena segerakan yang wajib mendahului perkara yang sunat. Boleh faham tak? Okey, baik. Dan yang ketiga, berkekalan perjalanan hingga takbiratul ihram solat yang kedua. Maksudnya syarat jamak takdim tadi berkekalan perjalanan takbiratul ihram solat yang kedua. Jamak takdim tadi yang maksud syarat yang keempat ini adalah, dia kata apa? Ketika takbiratul ihram solat yang kedua itu mestilah di dalam waktu maghrib. Boleh? Mesti dalam waktu maghrib. Kata tiba-tiba dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang bang isyak, dia tak boleh takdim dah. Dia hanya boleh qasar isyak tadi, sebab dia dah masuk waktu isyak. Syarat nak takdim tadi apa dia? Mesti bawa solat yang kedua tadi tu pada waktu pertama, sedangkan tengah dia bagi salam dah masuk isyak. Tak dan takbir tadi. Dia kata tadi berkekalan hingga perjalanan hingga takbiratul solat yang kedua. Maka dia kena solat isyak itu dalam waktu isyak. Qasar lah. Tak jadilah takdim tadi. Baik. Dan yang ketiga, syarat jamak takhir. Berhenti sebabkan apa tu? Perkara yang darurah ataupun tidak? Boleh, tak masalah. Boleh, darurah. Maksudnya tidak melakukan yang dikatakan berturut-turut itu, tidak diselangi dengan perkara yang sia-sia. Tadi buka pintu tu jangan pergi nyembang tak kan? Bawang apa menyambai apa semua kat situ pula kan? Jangan kita duduk sembang. Oh ya, itu dah lara. Maksudnya buka pintu terus pergi solat segera untuk solat yang kedua tadi. Sama juga macam persoalan Azlan tadilah. Maksudnya dah nak baca tu ayatul kursi, boleh tak? Kalau darurah lah tu maksud dalam perkara-perkara yang
Sekarang dia ketuk lama, sekarang ganggu solat aku pula. Maka pergi buka kejap. Jangan sembang. Ada setengah ulama kata jangan bercakap pun. Bercakap pun tak boleh. Buka, terus semayang. Pergi tempat sejadah tu, terus semayang balik. Boleh, tak ada masalah. Iqamat sunat. Iqamat untuk menandakan solat pertama dengan solat yang kedua tu adalah solat yang waktu beza. Waktu yang berbeza dalam waktu dalam solat yang pertama, dalam suasana solat yang pertama. Baik. Ustaz, saya nak tanya tapi luar daripada tajuk. Boleh. Kalau kita ni buat tarawih di rumah, sebelum tidur kita buat isyak kan. Tetapi saya tak buat terus tarawih, saya tidur dulu. Dan bila saya bangun katalah pukul 12 macam tu, pukul 1. Untuk buat tarawih. Ya, buat tarawih. Tapi sebelum buat tarawih, saya buat tarawih. Lepas tarawih tu saya teringat pula nak buat qabliyah isyak. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Lepas tarawih. Selagi qabliyah ni, selagi mana waktu tersebut masih dari dalam lurang lingkup waktu tersebut. Qabliyah itu masih lagi maksudnya selepas solat qabliyah, mesti sebelum solat waktu tersebut. Ba'diyah mesti selepas waktu tersebut. Kalau maksud puan tadi mungkin ba'diyah. Ba'diyah. Maksudnya lepas tarawih 8 rakaat kata teringat nak buat ba'diyah isyak. Boleh. Selagi mana dalam ruang lingkup orang kata waktu isyak tersebut. Itu dibolehkan. Tak ada masalah. Baik. Kalau kita buat jamak, masa dia rawatib tu. Rawatib dia tu buat macam maghrib dengan isyak. Qabliyah tidur maghrib kan. Lepas tu ba'diyahnya isyak. Mengikut kata ni, mendahului isyak itu lebih baik daripada melakukan solat sunat. Kemudian buat ba'diyah isyak terus. Sekali lagi. Tapi kalau kita telah melazimi yang saya sebut tadi, melazimi solat tersebut dan tak pernah tinggal dan kita takkan tinggal pun, maka kita disunatkan segera solat ba'diyah maghrib tadi baru semayang jamak isyak tadi. Dengan itu bukanlah diniatkan kerana kita mendahului perkara sunat, tapi sebabkan kerana kelaziman tadi. Soalan sama tadi, cuma boleh buat, segera buat, kemudian tak perlu wirid apa semua, semayang terus, salam, naik terus. Boleh. Ulama ada pandangan ulama. Ibnu Hajar sebut, Syekh Daud Fatani pun dia sebut dalam kitab dia. Dalam kitab ni pun dia sebut tentang ba'diyah qabliyah isyak. Ba'diyah qabliyah ni antara dua solat jamak tadi. Boleh tak? Okey, baik, kita tengok jamak takhir. Boleh. Ada yang cakap contoh kita balik kampung seminggu, tak kasi cukup, diorang akan buat 3 hari jamak kasar, hari keempat dia buat biasa. Okey. Yang budak pergi universiti. Okey, baik. Kita balik kepada syarat-syarat sah tadi, syarat-syarat sah musafir tadi. Apa dia? Mesti dia tahu tentuan waktu dia nak pergi mukim tadi. Dia nak pergi balik kampung tadi, adakah musafir lagi ataupun bermukim. Katakan tadi cuti raya diberikan kepada pelajar lah, cuti lama ni selalu pada pelajar. Katalah cuti adalah 7 hari seminggu. 7 hari dia cuti raya. Okey. Cuti raya dia dah tahu dah 7 hari. Dan dia akan menginap dekat katalah dalam masa 7 hari ni, dia balik hari Jumaat, hari balik dan hari pergi tak dikira. Hari balik dan hari pergi tak kira. Kalau melebihi dia duduk di kampung tersebut melebihi 3 hari, maka dikira mukim. Dia tak boleh kata dia nak solat 3 hari dulu secara jamak qasar, kemudian hari keempat baru dia sembahyang secara tamak. Tak boleh. Sebab dia dah tahu dia akan bermukim di kampung dia. Di kampung dia itu selama 7 hari. Baik, itu satu persoalan. Kena ingat juga, yang dia balik kampung itu adalah bukan tempat mukim, tempat mastautin dia. Bila pergi ke tempat mastautin dia, gugur safar dia.
tempat belajar dikira mukim sebab dia duduk seketika sepanjang tempoh pelajaran dia. Yang dia balik tu tempat dia mastautin, tempat dia menetap, rumah mak pak dia. Dia tak ada rumah lain lah, rumah tu lah rumah dia. Apa-apa cuti pun, apa sakit pun, situlah rumah dia balik. Jadi itu dikira mastautin. Maka adakah dia boleh dikira sebagai jamak? Dia tak boleh dikira jamak. Hanya dikira jamak sepanjang perjalanan daripada kolej dia, universiti dia sampai rumah. Orang kata terputus segala safar dia. Sebab dia dah sampai tempat mastautin dia. Dah tempat mastautin dia. Kenapa mastautin? Tu rumah dia. Dia dah balik kampung halaman dia. Bila pula dikira safar? Start dia keluar border daripada rumah mastautin dia, rumah mak pak dia, perjalanan nak pergi ke universiti dia, maka dikira musafir. Sampai universiti dia, dia dah tahu duduk kat sana 1 sem 6 bulan. Dia tak dikira sebagai safar lagi dah. Dia tak dikira sebagai musafir lagi dah. Sebab dia dah tahu duduk sana 6 bulan. Maka dia hanya dikira safar waktu pergi dan waktu balik. Sampai dia dah tak boleh buat jamak dan qasar. Bagi tahu anak-anak yang belajar, hanya dia boleh jamak dalam perjalanan sampai rumah, tak boleh jamak dah. Nak balik sana baru dia jamak semula. Kena ingat mastautin dan mukim. Dia kata, ustaz, saya sana mukim, sini mastautin. Dia ada rumah lain tak? Contoh macam saya ada rumah sendiri. Balik kampung mak, rumah mak, itu bukan tempat mastautin saya. Sebab saya dah bermastautin di sini. Jadi saya kat sana boleh tak jamak? Kalau saya balik kampung 3 hari, macam saya sebut tadi 3 hari, maka sepanjang itu saya boleh jamak. Maka hari pergi dan hari balik juga secara jamak. Maka di sini baru 5 hari. 3 hari bersafar, tak masuk mukim. Tapi kalau saya balik-balik, macam Azlan kata tadi, balik kampung, dah tahu dah seminggu, 7 hari, maka dia dah tahu tempoh dia nak duduk sana berapa hari. Walaupun orang tu bekerja, katakan saya kerja di sini, nak balik ke Terengganu, saya niat dah nak pergi raya, duduk raya 4 hari di sana, maka saya melebihi hari safar dan saya dikira sebagai kategori mukim. Maka saya sampai di rumah mak saya dah tak boleh buat jamak qasar sebab dah niat mukim di situ. Okey, baik. Ustaz tanya, saya duduk di sana, ada rumah sendiri di sana. Tapi saya ada rumah di Bukit Merah, contohnya. Lepas tu Bukit Merah tu weekend je, kadang-kadang cuti tu kan. Maksudnya mastautinnya di sini. Jadi boleh tak saya buat jamak di sana? Okey. Itu sebab perjalanannya. Okey. Kita tengok perjalanan. Dalam masa perjalanan sudah pastilah dia melebihi, orang kata 81 km, melebihi lah. Maksudnya dia boleh jamak dan perjalanan. Kena tahu juga nak duduk di Bukit Merah tu berapa hari? 2 hari. Boleh jamak. Kalau melebihi 3 hari, maksudnya melebihi. Tapi kalau 3 hari duduk tak ada masalah. Walaupun rumah sendiri. Sebab kita bukan, itu rumah singgah orang panggil. Rumah singgah. Sebab kita dikira tak bermukim di situ dan tak bermastautin di situ. Mastautin kita di Simpang Kulai. Maksudnya rumah, walaupun ada rumah di sana, tapi rumah tersebut adalah rumah singgah. Kira kita safar. Boleh jamak di sana selama mana kita dikira sebagai musafir 3 hari ke bawah. Tapi kalau dah rancang untuk duduk di sana lebih daripada 3 hari, dia tak boleh jamak. Sampai sana dah dikira sebagai mukim. Sama juga macam saya pergi kursus. Dapat surat, majikan arahkan pergi kursus ke Putrajaya selama 7 hari. Maka hanya yang saya boleh buat jamak qasar perjalanan pergi, perjalanan balik. Duduk sana sampai je dekat hotel, saya dah tak boleh dah untuk buat jamak qasar. Tak boleh dah kira ada 3 hari lagi boleh buat jamak. Tak boleh. Sebab kita dah tahu dan nak maklum tentang berapa hari kita duduk di tempat tersebut. Maka melebihi 3 hari tu kira dah mukim. Maka kita dah tergugur syarat-syarat jamak takdim, ruksah tadi tu. Boleh faham? Okey, baik. Boleh. Sebab jamak maghrib dia tidak ada qasar.
Boleh. Ataupun semayang jamak lain, semayang waktu lain pun boleh. Cuma kita tak boleh qasar. Kita kena niat tamam. Sebab ikut imam. Ju'ilal imam kata. Kan? Kata yang kewajipan kita ikut imam. Imam itu yang lebih afdal. Kalau imam buat 4 rakaat, tiba-tiba kita nak bagi salam rakaat kedua, tak boleh. Kita telah melanggari, orang kata, kefarduan solat berjemaah tadi tu. Maka imam niat solat isyak 4 rakaat, kita ikutlah isyak 4 rakaat. Kalau tak mau ikut, tunggu habis imam semayang, baru kita semayang. Boleh faham? Okey, baik. Sebab kadang-kadang saya nak tegur sikit tentang dekat RNR ni. Dekat RNR. Kadang-kadang kita bersangka baik orang musafir dan tamam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita dah tahu masing-masing surau RNR ni mestilah kebanyakannya orang musafir. Kan? Kita orang musafir ni boleh tak masuk celah dekat tengah ada jemaah, ataupun kita kena buat jemaah yang lain. Selalu kita buat sampai-sampai tengok ada jemaah dah semayang. Aku ni jamak. Kan? Aku ni qasar. Aku buat lain lah. Keluarga kita buat jemaah lain. Main keluarga lain buat jemaah lain. Macam mana tu Azlan? Mana lebih afdal? Ikut imam yang telah ada, ataupun kita sendiri-sendiri? Selalu amalan kita macam mana? Mana saya? Selalu. Sini aku ni musafir. Kan? Imam, okey baik. Saya senang je. Ni bukan pendapat saya tak keluar pendapat pun. Cuma amalan saya sendiri. Baik. Kalau saya bersangka baik, orang kata kita melihat pada solat tu. Kalau solat maghrib macam tadi contoh, kita pergi nak buat jamak takdim isyak dengan maghrib. Tengok orang semayang, jemaah utama dah ada ramai. Kan kita pun tak boleh qasar maghrib. Semayanglah ikut sekali dengan imam. Kemudian kita, kalau imam tu tak semayang jamak, habis salam dengan imam, kita bangunlah semayang jamak isyak. Tapi yang saya heran, semua solat dia main solat sendiri. Tu yang kita tengok bersepah dekat RNR. Seorang sini, seorang sana, seorang sini. Apa salahnya? Time waktu dah masuk surau tu, ada orang tak semayang lagi, tanya, hang jamak ke? Saya jamak. Kita buat imam. Hang jamak ke? Jom kita jemaah. Apa salahnya kita pakat, walaupun kenderaan masing-masing? Tanyalah, jamak ke tamam? Dia kata tamam. Tamam tak apa, saya jamak. Orang tamam boleh ikut musafir tak? Boleh. Kalau orang cerdik, dia kata saya tamam. Tak apa, tamam, ikut saya imam. Kan senang. Ini bila sampai ke RNR, orang yang sampai yang hak belakang ni kena tunggu. Sebab apa? Saf tu dah jarak satu. Sampai ke belakang. Punya tak mau orang ikut dia. Dia semayang kat belakang dinding. Kita nak cari ruang mana aku nak ikut imam ni. Imam tu pandai, dia ceruk dinding dia ni. Lepas tu dia ambil ini belah kanan terus. Dia kata orang selalu kalau makmum mesti berdiri belah kanan. Dia ingat orang tak boleh berdiri belah kiri. Lepas tu dia pernah sekali kat Sungai Perak, saya berdiri belah kiri. Dia kata, abang, lepas semayang, abang ikut saya tadi, abang ikut belah kiri, mana boleh? Sepatutnya abang diri belah kanan. Ada abang duduk belah dinding, mana saya nak berdiri belah dinding? Ikut dah mana lah. Jadi saya dapat pahala jemaah. Sebab kita kena orang kata hidupkan jemaah. Abang Nasir pernah, saya ingat Abang Nasir pernah tegur kan dalam Facebook tentang jemaah di RNR. Banyak semayang sendiri-sendiri. Apa salahnya tanya, hang semayang jamak ke tamam? Dia kata tamam. Okey, tamam, ikut saya. Saya jamak, saya qasar. Tapi abang boleh ikut saya. Kan ke situ kita dah boleh sampai ilmu kepada dia. Oh boleh ya? Boleh. Habis saya salam rakaat kedua tu, saya salam qasar. Abang naiklah lagi 2 rakaat. Kalau isyak, kalau maghrib naiklah 1 rakaat lagi. Sah semayang dia. Dapat 27 darjat. Daripada abang semayang seorang-seorang, tak dapat apa. Sebab itu bagi kita kalau tak tamam, kalau kita tak jamak, kita boleh ikut mana-mana imam yang ada di dalam RNR. Tapi kalau kita yang jenis jamak, safar, maka kita kena pilih jemaah kita. Tak boleh ikut solat yang orang yang utama. Tapi kalau maghrib,
aula ikut imam sebab dia tidak ada qasar. Boleh faham tak? Okey, baik. Terus sikit lagi kita ringkas. Kalau tak habis esok ada lagi kan? Baik. Saya ingat dah jadi fuqaha ni, boleh esok ganti. Okey, baik. Syarat-syarat jamak takhir. Okey, baik. Yang pertama takhir tadi takdim. Yang takhir pula apa dia? Apa tadi kita kena ingat balik? Takhir itu membawa solat pada waktu yang pertama pada waktu yang kedua, iaitu antara zuhur ke asar, maghrib ke isyak. Yang pertama syarat ni apa dia? Berniat jamak takhir sebelum habis waktu solat yang pertama. Kena ingat waktu solat yang pertama tadi kena niat siap-siap aku nak jamak takhir. Solat zuhur. Tadi dibawa kepada waktu asar. Dalam waktu apa? Waktu asar tadi semayang kena niat dah. Boleh mana? Kita boleh ubah niat tak ketika solat? Sebagai contoh, kita seorang musafir, kita masuk dengan jemaah, kita niat qasar, tapi rupanya jemaah tu tamam. Jadi dalam bila rakaat apa nama tu, ayat awal tu dia naik. Jadi kita tamam lah, so kita naik balik. Boleh. Sah sebab ikut niat imam. Sebab kita bersangka dia pun jamak, tapi tiba-tiba dia tamam. Tapi kita ju'ilal imam tadi kata kan, maksudnya bila kita tu kita ikut pakai niat imam. Ikut. Walaupun kita boleh niat qasar dah. Ya. Tapi kena ingatlah juga, sebab tu orang yang musafir tidak aula ikut, kalau yang semayang qasar tidak aula ikut orang kata jemaah utama. Maksudnya kita boleh semayang sendiri ataupun wujud jemaah yang lain daripada. Tapi kalau kita dah terikut, contohnya katalah kita tadi semayang, kita tak tahu orang tu semayang apa. Kata dia nak semayang isyak tamam, kita baru nak maghrib. Kan, contohnya kita ikut dia, tak boleh juga sebab dia 4 rakaat. Macam mana kita nak ni? Nak mufaraqah ke? Ataupun ni macam kalau maghrib kena mufaraqah. Tapi kalau macam soalan soalan Azlan tadi, dia kata kita dah niat qasar, tiba-tiba imam tu buat tamam, kita pun tak tahu imam tu nak buat tamam, kita pun ikut, kan? Maka boleh tak tengah-tengah solat imam bangun rakaat ketiga, kita sepatutnya tahiyat akhirah, kan? Maka boleh tak kita ubah niat jadi ikut imam, kan? Sebenarnya tak jadi masalah sebab niat awal tadi makmuman lillahi ta'ala. Maka kita dah ingat imam, maka niat imam itu terpakai untuk kita. Naik je lah, buat tamam. Tak ada masalah. Sah tak solat tu? Sah solat tu. Boleh faham? Okey, baik. Jadi saya pun pernah jadi macam tu. Pernah jadi. Pergi RNR, kita konon nak utamakan jemaah lah, ikutlah. Kita ingat RNR ni semua musafir macam kita lah. Tengok-tengok dia buat isyak 4 rakaat, kita dah niat 2, kan? Maka kita boleh terus mengikut niat imam, pergerakan imam tanpa keluar daripada solat. Tanpa, sebab nak mufaraqah mesti ada syarat dia. Syarat dia apa? Mesti imam itu melakukan kesalahan-kesalahan, sedangkan imam tak laku kesalahan apa pun. Yang menjadi kesalahan kita sebab niat qasar tadi. Maka niat tersebut adalah terpakai mengikut imam, maka kita pakai niat 4 rakaat tadi. Boleh faham? Okey, baik. Yang kedua syaratnya jamak takhir, hendaklah berkekalan musafir hingga diselesaikan solat yang kedua. Hendaklah berkekalan musafir itu sehingga diselesaikan solat yang kedua. Maksudnya dalam solat musafir itu selesai dah solat yang kedua tadi. Boleh faham tu? Maksudnya jangan kita semayang atas, katalah semayang atas kapal adalah atas bah. Sampai-sampai kita dan semayang takhir, kita dan semayang isyak 2 rakaat, tapi kita tak dan nak semayang maghrib. Sampai-sampai bah berhenti depan rumah dah. Bah berhenti depan rumah dah, Allah, maghrib tak dan lagi. Macam mana tu? Maka syarat takhir tu mesti dalam perjalanan, maka kita semayang. Ini kalau yang jenis tumpang orang lah, kan, semayang atas kenderaan ke apa ke. Tapi saya tak galaklah semayang atas kenderaan kalau ada keluasan untuk berhenti, kan, untuk kita dapat rukhsah perjalanan musafir tu.
Tapi setengah orang kalau tak ada nak rushing, dia semayang atas kenderaan. Boleh tak? Boleh. Contohnya atas kapal terbang, kereta api, boleh semayang atas kenderaan. Tapi atas kenderaan sendiri, kan? Kalau naik Grab ke apa ke, walau kita sewa, kita minta lah pemandu tu berhenti kejap, aku nak semayang. Kan? Kalau tidak ada keharusan lagi semayang, macam contoh saya pergi Mekah baru ni, nak semayang subuh, mandunya Indon, kan? Muslim. Kita cakap, mas, berhenti mas, kita mau semayang subuh. Belum semayang subuh lagi. Dia kata, nanti. Sampai dah nak dekat cerah, saya tengok sebab Mekah ni cerah cepat. Saya kata nak jangan. Kata jemaah, kita tak ada berhenti lah ni. Dia nak terus, dia nak kerja trip, nak balik ke Madinah Mekah. Kita semayang tabah. Macam mana Ustaz? Semayang lah tayamum, tepuk cermin tepi tu. Tepuk cermin tu, ambil debu situ untuk tayamum, semayang. Semayang lah subuh waktu tu atas bah. Lepas tu balik sampai Madinah, dia bertanya, Ustaz sah ke semayang hormat waktu? Saya kata, itulah semayang subuh kita, tak ada hormat-hormat dah. Sebab kita wajib semayang waktu tu. Kan? Tak ada dah kata nak hormat waktu, saat lagi kena semayang balik. Kan? Kena qada balik. Tak. Itulah salat kita. Nabi sendiri semayang atas kenderaan. Dibolehkan. Sebab bukan atas penguasaan kita. Nak berhenti, dia tak mau berhenti. Kita semayang atas kenderaan. Bukan senang. Bah ni sebenarnya boleh je. Tapi dia tak mau berhenti. Cuma yang tak boleh ni bagi saya lah, kapal terbang dengan kereta api je pun. Yang tak boleh. Sebab dia kena ada stesen boleh berhenti. Yang bah ni boleh berhenti tepi jalan apa semua. Tapi dia tak mau berhenti. Tengok RNR sebelah, dia tak berhenti. Dia terus je jalan 8 jam, 6 jam situ. Kita kata, letih dia pun kalau jenis macam ni kan. Terpaksalah semayang atas bah. Tu dia kata, boleh ke semayang? Saya kata, sah semayang. Macam mana kita semayang atas kapal terbang, macam tu kita semayang atas bah. Tepuk je dinding depan kita, seat depan ke cermin ke apa ke. Jangan tepuk muka bini. Bedak muka bini siapa? Jangan. Semayang tepuk debu yang ni. Baik. Kita tengok salat jamak dan qasar. Baik. Kalau tak sempat hari ni, dia sampai pukul apa? 10 kan? 11. Sampai 11. Weh, dah 11 dah. Allahu Akbar. Kita sambung esok. Jamak takhir. Okey. Pandangan yang ni lebih aula mendahulukan solat yang pada waktu tersebut. Ini pandangan mazhab Syafi'i umum. Pandangan bukan pandangan bukan pandangan semua ulama Syafi'i, tapi pandangan majoriti. Mazhab Syafi'i kaum muktamad kata apa? Mendahului sembahyang pada waktu tertentu. Contoh takhir tadi. Mana yang kita nak lebih sembahyang dahulu? Maka ambil sembahyang Isyak dahulu, kemudian sembahyang waktu maghrib. Tapi ada qaul daripada Imam Ramli Izzuddin, dia kata apa? Dalam mazhab Syafi'i juga. Dia kata apa? Solat maghrib dahulu sebelum solat waktu Isyak. Maksudnya takhir waktu takhir itu waktu Isyak, tapi sembahyang maghrib dulu sebab maghrib dahulu baru kita sembahyang waktu Isyak. Boleh tak? Kedua-duanya bagi saya boleh sebab ada pandangan ulama. Tapi kalau nak lebih muktamad, majoriti ulama kata apa? Sembahyang hakkan bagi solat pada waktu tersebut. Waktu Isyak kena bagi Isyak dulu baru maghrib. Sebab tu dinamakan takhir. Bila takhir itu dia mengakhirkan solat itu di waktu yang lain. Tapi boleh tak? Tak jadi batal, tak jadi tak sah. Boleh dan orang kata dibolehkan kerana apa? Nak memberi hak kepada yang lebih dahulu. Ada juga pandangan dia macam tu. Dia kata maksudnya maghrib tu hak dia dulu daripada Isyak. Jadi boleh tak kita maghrib dulu? Boleh, kata Imam Ramli. Kaul kedua-duanya kaul dalam mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Cuma lebih muktamad, lebih afdalnya katanya majoriti kata apa? Ambil Isyak dulu. Sebab itu waktu Isyak bagi hak pada waktu Isyak. Boleh faham tak? Okey, baik. Wallahu alam. Tak ada soalan lagi ya? Buka soalan esok lah. Kalau buka soalan lagi sampai pukul 12. Masak nasi tak? Tak masak Sebab tu saya pun terlajak. Saya ingat pukul 10. Kata orang rabung apa tu. Okey, baik. Cukup takat tu. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang buruk, yang lemah, yang daif, jika pandangan ataupun persoalan yang saya jawab ini
orang kata ada sedikit kelompangan dan sebagainya, saya mohon maaf. Itu had umur, orang kata ilmu yang saya ada, boleh rujuk pada orang-orang yang lebih alim daripada kita. Saya bukanlah orang alim, cuma sampaikan kalam-kalam ulama untuk kita semua, insya-Allah. Cuma saya minta maaf sikit. Pada pengajian saya bulan hari sudah, saya ada tersilap memberi pandangan dalam bersalam. Siapa yang marilah yang bersalam antara mak tiri dengan cucu tiri ni. Saya dah rujuk balik dah kitab. Dan sebenarnya hanya boleh sikit je. Hubungan boleh salam tak mak dan cucu tiri dengan tok tiri ni, kan? Contohnya macam ni. Saya contoh ni lama lah. Awak nasi dah muak berapa kali. Waktu tidur dia kita ganggu. Okey, katalah ni laki, ni perempuan, kahwin dia. Okey, tiba-tiba laki ni kahwin satu lagi. Kahwin satu lagi. Maka di sini kahwin di sini dia ada anak laki, anak perempuan, anak lelaki. Di sini pun di sini pun dia katalah anak perempuan. Baik. Di sini dia kahwin ada anak lelaki. Boleh tak cucu ni kira pakat cucu lah, generasi yang ketiga. Boleh tak cucu tiri ni salam dengan tok tiri perempuan? Okey. Boleh tak? Dalam hari raya ni kan? Saya dah rujuk balik lah. Boleh, okey. Saya tengok sini. Baik, seorang laki-laki, anak laki-laki tiri, boleh tak jadi orang kata mahram kepada mak tiri? Dengan syarat apa dia? Apabila lelaki ini berakad nikah kepada perempuan sini, maka haram bagi laki-laki, anak laki pada laki ni berkahwin dengan perempuan ini kerana mak tiri. Haram muabbad, haram selama-lamanya. Maka dia boleh salam tak? Dia boleh salam. Tapi kena ingat, kalaulah mati laki ni, mak dia kahwin laki lain, jadi pak tiri. Anak perempuan ni boleh tak salam dengan pak tiri ni? Sebab apa tak boleh? Tapi pak tiri ini dah kahwin dengan mak dia. Boleh tak salam dengan laki ni? Boleh bersalam dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya lelaki ini mesti bersetubuh dengan mak dia dulu. Tak, ni jadi ni hukum bekok. Bukan. Mesti bersetubuh dengan lelaki ni. Tapi setengah jadi macam ni. Contohnya, perempuan ni kahwin dengan lelaki ni, kan? Tengok dalam gambar kan main tegang muka. Masa hari nikah tengok-tengok, Allah, udah kerut sana kerut sini, aku ceraikan kamu talak satu, aku nak kahwin dengan anak kamu. Dia halal untuk kahwin dengan pak tiri selagi mana pak tiri tidak bersetubuh dengan mak dia. Sebab tu saya kata syarat mesti bersetubuh. Tak kira berapa kali, maka mesti bersetubuh. Bila bersetubuh baru jadi haram muabbad. Tapi kalau tak pernah bersetubuh, maka selagi mana kalau kata perkahwinan itu kata 3 bulan, mak dia kata tak pernah pun sentuh aku, maka selagi itu anak perempuan ini tak boleh bersalam dengan laki-laki ni, pak tiri dia. Faham ya? Baik. Itu lapisan kedua, generasi kedua. Saya nak sebut yang generasi yang saya salah minggu depan hari tu, generasi ketiga. Sebab saya keliru. Ustazah, bagi tak ada. Okey. Anak cucu tiri laki-laki boleh tak salam dengan opah tiri? Tak boleh hukumnya. Dia jadi sabit haram dia. Kan saya sebut tadi sabit dengan lebih. Dia sabit, dia kata haram ghairi muabbad. Orang kata ghairi muabbad ni dia tak boleh salam. Macam mana kita dengan mak saudara ipar, macam saya dengan mak saudara ipar, kan? Dia ghairi muabbad.
Ghairu mu'abbad tu haram sementara sebab dia kahwin dengan pak saudara kita. Kan? Tapi saya tetap tak boleh salam dia. Andai pak saudara saya mati, saya boleh nikah dengan mak saudara ipar tadi. Maksudnya tak boleh. Macam tu juga, kalau ni mati tadi, kata laki ni mati, cucu ni boleh kahwin dengan opah tiri. Cucu ni boleh kahwin dengan opah tiri, tapi tak adalah masa jadi. Cuma daripada segi hukum, jadi daripada segi hukum, dari segi hukum ada, boleh. Kalau opah muda, kata tok dia ni kahwin dengan umur 18 sama dengan cucu, pangkat opah tiri. Tapi mati kat si laki dia ni, atuk ni tua dah 94, kahwin 2 bulan, opah tiri ni muda lagi. Maka walaupun telah disetubuhi oleh tok dia, maka laki cucu tiri ni boleh kahwin dengan opah tiri sebab dia ghairu mu'abbad. Saya rujuk balik kitab, saya kata Allah Abang Nasir, saya dah salah semalam, kata silap bagi fatwa kat orang pergi salam, saya kena tanggung dosa. Saya betulkan balik apa yang saya salah tu. Maka cucu tiri lapisan generasi ketiga, dia jadi ghairi mu'abbad kepada opah tiri. Walaupun dia anak lelaki. Walaupun hanya yang boleh, yang jadi lembing, yang kata saya lembing, apa lembing, sabit lembing ni. Okey, contohnya kalau mak saudara sebenar, contohnya adik mak kita, kakak mak kita dipanggil mak saudara lembing. Kan lembing sifatnya straight, maksudnya nasab mak kita. Okey, baik. Yang sabit apa dia? Sabit tu sebab sabit dia kahwin dengan pak kita, pak saudara. Dia jadi mak saudara kita, kalau tak kahwin tak siapa-siapa pun. Kan? Sebab sabit tu dia haram ghairi mu'abbad. Sama juga perempuan ni tak ada kena-mengena pun dengan keluarga ni. Sabit dia sebab dia kahwin dengan tok kita. Bila kahwin dengan tok kita, dia jadi opah tiri. Tapi bila opah tiri nak salam dengan cucu tiri, tak boleh. Dia hanya dengan anak-anak sahaja. Jadi Ustaz kiranya opah tiri itu, pak mentua tu adalah anak tiri pun juga lah. Ya. Dia punya meja lagi ni. Betul lah tu. Maksudnya dia jadi ghairi mu'abbad. Dia jadi ghairi mu'abbad. Bila ghairi mu'abbad, dia tak boleh nak salam. Tolong sampaikan pada kata yang mana main kuliah saya hari tu, tolong bagi tahu, aku betulkan balik. Nanti dia pembuat kata Ustaz Azali bagi tahu fatwa macam tu. Saya silap, saya rujuk kitab balik. Saya keliru sebab antara generasi kedua dengan ketiga ni sebab ada syarat. Perempuan ni syarat ketat. Mesti laki-laki ni mesti ni. Kalau dia tak pernah bersetubuh dengan mak dia jadi kata haram mu'abbad kepada perempuan ni. Tak boleh salam, tak boleh apa, aurat kena jaga. Sebab hari ni hari raya, bila nak main raya ni macam-macam kita jumpa. Kan? Tiba-tiba tok kita balik-balik kata ni opah tiri kamu kahwin seminggu lepas sebelum raya. Kan? Kita payah main salam opah kot. Kan? Jadi kita main salam. Salam tak boleh. Kalau yang ni, yang kata pangkat cucu, salam tak boleh. Dia panggil ghairi mu'abbad. Ghairi mu'abbad tu sebab sabit dia kahwin dengan tok kita. Hanya haram seketika tu sebab dia opah tiri kita. Andai tok kita mati, dia bukan lagi opah tiri. Kan? Kita boleh kahwin dengan dia. Sebagai cucu tiri nak kahwin dengan opah tiri, boleh tak? Boleh. Dalam kitab ada sebut benda ni. Maka sebab itu jaga-jaga dalam bab hubungan, salam apa semua tu nanti kita kena tengok dulu. Sebab tu saya kata nak tanya dulu mak kita, ni mak saudara sabit ke mak saudara lembing? Apa mak sabit ke lembing, sabit lembing? Tanyalah ni mak saudara betul ke ipar. Kalau ipar tak boleh, kan? Pak saudara pun macam tu. Macam contohnya mak orang kata pak saudara kita abang mak kita, kan? Mak saudara kita tu adalah kakak mak kita. Dia kahwin, suami dia pak saudara sabit. Jadi dia boleh kahwin dengan kita. Andai dia bercerai ataupun mati mak saudara kita, dia boleh ambil kita sebagai orang perempuan ni sebagai anak saudara ipar ni, sebagai isteri dia. Boleh. Sebab tu dia ghairi mu'abbad. Kita tak boleh salam dengan dia. Kita hanya boleh salam ialah dengan mak saudara kita lah, perempuan dengan perempuan. Tapi dengan suami dia boleh salam tak?
Tak boleh. Kata itu kena tahu ikut jalur betul-betul tu. Jangan ingat pak saudara, mak saudara salam pi lah. Kan? Laga-laga pipi apa semua. Jangan. Wallahu a'lam. Cukup takat tu. Mudah-mudahan pembetulan ini mendapat menjernihkan keadaan, insya-Allah. Walaupun tak ada persoalan daripada puan-puan, tapi saya dah terasa salah bagi pandangan tu, saya minta maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan insya-Allah yang baik itu datang pada Allah Taala, yang buruk, yang lemah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua maaf jika